Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik. Ketahuilah, atau baca dah. Dengarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu faraidah wa 'allimuhan nasa fa inni mru'un makhbudun wa innal ilma sayuqbadu wa tazharul fitanu hatta yakhtalifa isnani fil faridah wala yajidani man yafsilu bainahuma, rawahu Ahmadu wa Hakim. Artinya, belajarlah kamu akan ilmu faraid, belajar dan mengajarlah, mengajarlah kamu akan dia akan ilmu faraid, mengajarlah kamu akan dia akan manusia, maka bahawasanya aku seorang yang mati dan ilmu itu lagi akan diangkat, yakni dilenyapkan akan dia akan ilmu, dan timbullah fitnah kerosakan sehingga jadi berselisihan dua orang pada bahagi pusaka, dan tiada dapat keduanya, dua orang, akan orang yang menghuraikan antara keduanya, dua orang. Nampak? Sampai berkeli, tak ada orang nak selesai. Ya saudaraku, dua orang tu tulis lah, yakni dua orang tu yakni ahli waris lah, kita kata ahli waris yang berkelahi, ahli waris berkelahi. Abang kata lagu ni, adik kata lagu tu. Jadi tak ada orang nak selesai. Nampak? Habis. Selesai tu. Ya saudaraku, adalah sebab-sebab kehilangan ilmu agama itu berlaku ia sebab tu dengan beberapa kelakuan. Salah satunya sebab kebanyakan penuntut-penuntut di hari ini sangat-sangat gemar hati dan banyak perbualan mereka itu penuntut dengan ilmu-ilmu yang membawakan kemajuan nikmat hidup mengikut peredaran masa dunia, seperti ilmu undang-undang dunia, mengaji dunia, ilmu doktor, ilmu tukang menukang, ilmu bersekak-sekak, bercomel-comel, fashion, dan lain-lain ilmu yang menarikkan kekayaan dan kemuliaan, pangkat dan kemasyhuran nama dalam masyarakat. Tak mengaji ilmu tu. Apatah lagi setengah-setengah mereka memandang rendah pula kepada ilmu agama sendiri. Itu sebab dia. Tak ada orang nak mengaji. Keduanya daripada salah satu. Kan dia kata tadi. Keduanya beberapa kelakuan. Sebab tiada diamal dan tiada dipeduli dengan ilmu yang sudah dipelajarinya seorang. Maka dengan lama kelamaan akan terlenyaplah semula ilmu itu. Tulis itu. Contohnya, tak mengajar ilmu tu. Jadi bila tak mengajar ilmu tu menyebabkan tak ada ilmu tu tak berjalan lah. Bila tak berjalan tu habis ya. Itu maksud. Habis. Kita pun lupa. Ketiganya daripada beberapa kelakuan. Sebab yang paling sedih sekali. Mati ahli ilmu yang bijak pandai pada ilmunya ahli ilmu. Dia mati. Maka sebab itulah dari satu lapis ke satu lapis itu terkurang-kurang ilmu agama. Makin kurang. Pendek kata, hilang ilmu itu ialah kerana kehilangan orang alim. Mati ya. Bila mati, ilmu dia tu hilang sekali dengan dia. Sesungguhnya ilmu itu ada tinggal tulisan di dalam kitab-kitab. Tetapi betapakah sedihnya
kurang ada lagi guru-guru yang boleh menerangkan dia ilmu tu. Bukan, menerangkan dia tulisan. Ada dalam kitab. Tapi nak terang tu tak ada. Dengan secukup-cukup sempurna. Maka bila tiba zaman demikian lalu, mengambillah manusia akan orang-orang jahil jadi ketua agama. Habis. Bila ditanya kepadanya, kepada orang-orang jahil, bila ditanya kepadanya orang jahil, hukum-hukum syarak, maka diberinya orang-orang jahil fatwa. Menurut buah fikirannya orang-orang jahil. Dan kemahuannya orang-orang jahil. Maka sesat mereka itu orang jahil. Dan menyesat mereka itu orang jahil. Akan yang menurutnya orang jahil pula. Orang hak turut dia, hak ikut dia tu. Dia sesat, bagi sesat orang pula. Faham? Habis. Ya, habis itu. Sekarang masuklah hamba kepada maksud bicaraan risalah ini. Tawakkaltu 'ala Allahi wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Faedah. Okey, habis. Yang tu selesailah. Faedatun. Dimulai pada harta peninggalan mayat itu dengan menunaikan apa perkara yang bersangkutan dengan ain harta itu. Jadi bila dia mati, harta pusaka dia nak buat apa dulu? Jawapannya, kalaulah ada benda yang bersangkutan dengan harta pusaka dia tu, macam zakat, seperti zakat. Kena tolak dulu zakat dia. Zakat ni gimana? Maksudnya hak dia tak bayar zakat. Hak dia tak bayar zakat. Tolak lah tu. Kafarah. Kafarah tu boleh lah, seperti kafarah jima pada siang Ramadan. Seperti kafarah jima pada siang Ramadan. Kafarah zihar. Kafarah zihar dengan za. Kafarah zihar. Lepas tu kafarah bunuh. Kafarah bunuh. Lepas tu satu lagi kafarah sumpah. Satu lagi kafarah sumpah. Jadi kalau benda yang bersangkut dengan harta dia tu, maka bayar tu dulu. Selesaikan dulu. Selesaikan dulu. Lepas tu apa dia? Nazar. Kafarah nazar. Kafarah nazar. Nazar hak dia tak tunai. Nazar tu tulis. Yang ini nazar tabarrur. Tak. Nazar, no? Betul tak ya? Nazar tu semua. Tak tulis ya? Nazar semua. Tak kisahlah nazar apa pun. Nazar tabarrur ke? Maksudnya kena bayar nazar dulu. Kalau ada nazar, contohnya dia nazar. Tulis. Ini. Contohnya, dia bernazar untuk sembelih kambing. Lalu dia mati. Contohnya, dia bernazar untuk sembelih kambing. Lalu dia mati. Maka kita kena bayar kambing tersebut. Maka kita kena bayar kambing tersebut. Itu contoh lah. Faham ni? No? Kena? Maksudnya? Ada nazar-nazar tu bayar habis. Habis tu. Dan gadaian. Gadaian. Gadaian ni faham kan? Kita pergi letak barang ke orang sebab kita nak meneguhkan
kita punya hutang. Kita pergi letak barang ke orang sebab kita nak meneguhkan kita nak pakai duit. Jadi orang tu kata nak berhutang dia boleh, tapi kena letak barang kemas kat aku. Gitu. Itu panggil gadai kan, arahnu. Itu. Jadi kalau ada gadaian, kena bayarlah gadaian tu. Kena bayar dulu gadaian tersebut. Boleh. Habis, selesai. Dan haji, haji pun sama. Ni kalau dia wajib haji lah. Yang wajib atasnya atas si mati. Atasnya atas si mati. Pada masa hidupnya hidup si mati. Pada masa hidupnya hidup si mati. Itu dipanggil yang berkaitan dengan siapa ni? Semua tu berkaitan dengan hak Allah Ta'ala. Faham? Berkaitan dengan hak Allah Ta'ala. Lepas tu apa lagi? Dan lainnya. Lainnya tulis. Lainnya lain al-mazkur. Tadi tu. Lain tulis. Seperti yang bersangkut paut dengan manusia. Seperti yang bersangkut paut dengan manusia. Contohnya hutang. Seperti yang bersangkut paut dengan manusia. Contohnya hutang. Bayar hutang dulu. Tolak dulu semua tu, maka barulah kita nak bagi pusaka. Okey, habis. Habis. Koma, boleh lah, tak ada bagi tahu. Kemudian dibelanjakan kematiannya. Kematian si mati. Daripada umpama kapan, hanut tu sunat je. Hanut tu sejenis benda macam debu kayu. Macam debu kayu. Nak kata apa hanut ni? Beres lah debu. Dia hanut. Cendana. Lebih kurang cendana. Macam cendana. Tulis cendana. Awak terbayang mati lah. Nak kata terbayang mati. Hanut. Hanut tu cendana. Cendana. Lagi. Lebih kurang cendana. Mandi. Mandi tu kos bagi mandi dia. Tolak dulu semua tu. Menanggung. Menanggung ni bawa mayat ke tanah kubur. Faham? Dan menanam. Kena bayar. Orang nak tanam kan? Si mati kan? Tolak tu semua tu. Habis. Kemudian dibayarkan segala hutangnya. Oh, dobit tadi tak betul tak apa. Kemudian dibayarkan. Dobit tadi dan lainnya tu pada amat tak ada dobit tu. Sebab dia tak hutang lepas tu. Hutang lepas kos pengembumian mayat baru hutang. Faham? Dobit tadi pada alif ni photostat photostat lah, liquid. Dan lainnya tadi tu. Tak ada dia tak bawah. Hutang lepas tu. Kemudian dibayarkan segala hutangnya, hutang si mati. Kemudian diluluskan segala wasiatnya, wasiat si mati daripada sulus harta yang tinggal, yakni 1/3. Daripada sulus harta yang tinggal. Tulis itu. Didahulukan hutang sebelum wasiat. Didahulukan hutang sebelum wasiat. Didahulukan hutang sebelum wasiat. Didahulukan hutang sebelum wasiat. Kerana hutang itu wajib dibayar. Didahulukan hutang sebelum wasiat kerana hutang itu wajib dibayar. Kerana hutang itu wajib dibayar. Kerana hutang itu wajib dibayar. Sedangkan wasiat itu secara sukarela. Sedangkan wasiat itu secara sukarela. Sedangkan wasiat itu secara sukarela. Habis. Baik tu bayar hutang tu. Hutang tu wajib. Wasiat tu sukarela kita ke tak? Boleh. Wasiat tu lulus berapa? 1/3 saja, tak ada lebih. Kalau dia ada harta 100,000, kalau dia wasiat hanya lulus 1/3 daripada 100,000. Lebih dari tu boleh tak? Tak boleh.
Wasiat hanya 1/3 dan ke bawah. Nah, wasiat 1/3 dan ke bawah. Kemudian diluluskan segala wasiatnya daripada sulus harta yang tinggal. Yang tinggal tu yang berbaki. Bila tu diluluskan? Jika sah wasiat itu. Jika sah wasiat itu, kalau wasiat tu sah baru boleh bahagi. Kalau wasiat tak sah tak boleh lah. Dia wasiat kepada gereja, sah tak wasiat tu? Mana boleh? Dia wasiat kepada ahli waris, sah tak wasiat tu? Tidak sah. Kecuali kalau ahli waris yang lain setuju belaka, yang tu sah lah. Tapi kalau ada yang tak setuju, tak apa? Tak boleh. Contoh lah, dia ada anak 10 orang. Dia ada harta 100,000. Dia kata ambil 50,000, bagi kat abang nombor 1. 50,000 ni lebih daripada 1/3. Ataupun dia kata bukan 1/3. Bukan 50,000. Kita kata ambil 33,333 ringgit 33 sen. 1/3 lah ni. Bagi kepada abang sulung. Hukum kita wasiat kepada ahli waris kita tak boleh sebab dia dah ada dah pusaka dia. Faham? Jadi kalau nak setuju yang ni adik-beradik dia hak 9 lagi, pakat-pakat setuju belaka. Kalau mereka tak setuju tak apa. Tapi kalau daripada 9 ni 5 setuju, 4 tak setuju. Maka hak 5 tu hak mereka, kalau pusaka boleh bagilah kat kawan ni. Hak 4 tu mereka tak setuju, hak mereka tak boleh lah. Faham dah maksud? Kena buat purata dia lah, kena kira lah. Faham maksud dia kan? Tu payah nak kira sikit lah. Tapi saya rasa tak ada siapa nak setuju. Apa nak setuju? Tak setuju lah. Tapi begitu lah. Jadi tak payah wasiat lah kepada ahli waris kita kerana mereka ada makan pusaka. Tak sedap risau lah. Kemudian, habis lah. Kemudian dibahagikan pusaka antara segala warisnya, waris si mati. Kemudian dibahagikan segala pusaka kepada segala warisnya, antara segala warisnya, waris si mati. Habis. Faraun. Ini satu cabang. Bermula harta pembayaran diat itu. Diat itu diat itu tulis sikit. Contohnya dia bunuh orang. Contohnya dia bunuh orang atau mencederakan orang lain. Contohnya dia bunuh orang atau mencederakan orang lain. Contohnya dia bunuh orang atau mencederakan orang lain. Lalu keluarga mangsa meminta ganti rugi dengan cara bayaran diat. Lalu keluarga mangsa meminta ganti rugi dengan cara pembayaran diat. Lalu keluarga mangsa meminta ganti rugi dengan cara pembayaran diat. Diat tu unta lah, 100 ekor unta. Kalau dia bagi patah gigi dia ada lah bayaran-bayaran dia. Nanti kita baca dalam Fathul dalam bejuri ada ni. Kalau sebatang gigi kena bayar berapa ekor unta. Dia ada. Tak boleh. Faham? Jadi pembayaran diat tu masuk dalam jumlah harta pusaka. Kalau ada diat kena bayar diat dulu . Kalau bayar diat tengok tak ada baki dah. Tak ada pusaka. Faham tak? Itu cerita dia. Masalah. Ini satu masalah. Takdir dia ai hazihi mas'alatun. Jadi khabar tak ada mahzuf. Jika mayat itu ada meninggalkan hutang, maka hendaklah dijagakan dua perkara. Mayat tu ada hutang, jaga dua perkara. Apa dia dua perkara tu? Yang pertama yang tu. Nya tu yang. Hendaklah disegerakan bayar hutang si mati. Hendaklah disegerakan bayar hutangnya si mati jika ada harta peninggalan si mati kerana bersangatan mudarat bergantungan hutang itu ke atas mayat. Bayar dia siap. Bayar hutang, kesian kat dia.
Kerana hutang ni wajib dibayar, betul tak? Kesian kat dia. Roh dia tergantung-gantung. Habis. Yang keduanya daripada yang tu, jadilah sekalian harta peninggalannya itu, peninggalan si mati, bergantung dengan hutang. Seolah-olahnya si mati tu tergadai sekaliannya si mati dengan hutang itu, maka tiada harus dan tiada lulus bagi waris memerintah sesuatu daripadanya, daripada harta peninggalan. Memerintah ni mengelolakan, menguruskan. Tiada lulus maksudnya tak lepas bagi waris memerintah sesuatu, yakni mengelolakan sesuatu daripadanya, daripada harta peninggalan itu, hingga dibayar sekalian hutangnya, hutang si mati. Hingga dibayar sekalian hutangnya si mati. Tak boleh Jangan ambil pusaka lagi. Macam kita baca hari tu kan, hadis dalam Riyadhus Shalihin kan, Zubair bin Awam kan, dia banyak hutang kan. Ingat hadis kan, dia banyak hutang tu. Maka anak dia tu ambil tanah-tanah dia tu jual belakang kan. Ada sahabat beli apa semua tu kan. Lepas-lepas dah bahagi dah apa hutang banyak tu, anak dia tunggu 4 tahun baru pula bahagi pusaka pula. Sebab takut-takut dalam waktu tu ada lagi orang yang minta hutang ayah dia. Zubair bin Awam tu. Ahli syurga dia. Sebab itu orang banyak hutang ni boleh jadi ahli syurga lah kot. Dia ahli syurga, jaminan Nabi SAW masuk syurga. Tapi dia nak mati tu hutang banyak. Tapi bagilah anak-anak dia urusan. Gitu. Habis. Jadi kena ingat tak boleh lah anak-anak ni hutang ayah kena selesai tu. Maka tiada memadai dengan semata-mata memperasingkan harta itu qadar hutang dan umpama upah haji. Tak boleh. Bayar jangan duk asing saja, bayar. Jaga-jagalah ya saudaraku, janganlah dibuat bermudah-mudah pada memerintahkan harta pusaka yang bersangkut paut dengan umpama hutang, seperti yang ada warisnya si mati, mahjurun alaih. Mahjurun alaih itu tulis. Contohnya, si mati itu meninggalkan. Contohnya, si mati itu meninggalkan anak yatim. Contohnya, si mati meninggalkan anak yatim. Maka, anak yatim itu dipanggil mahjurun alaih. Maka, anak yatim itu dipanggil mahjurun alaih. Yakni maka anak yatim itu dipanggil mahjurun alaih, yakni tidak boleh mengelolakan harta. Yakni tidak boleh mengelolakan harta. Dia tak boleh nak kelola harta sebab dia anak yatim. Sebab dia anak yatim. Jadi bila dia anak yatim, dia tak boleh kelola harta. Habis itu. Wallahu a'lamu. Habis. Muqaddimatun fil. Jadi dia tak boleh kelola harta. Tiba-tiba harta tu kita duk kalut nak bahagi dah. Tak boleh Kena jaga harta tu kat dia semua sebab dia ada hak harta tu. Ada sebab dia anak yatim kan. Muqaddimatun fil faraid. Ini satu pendahuluan pada ilmu faraid. Ingatlah ya saudaraku, sebelum daripada kamu masuk mengarung. Mengarung tu mengharung. Mengarung yakni mengharung. Mengharungi ke tengah ilmu ini. Lebih dahulu kami perhati apa-apa. Lebih dahulu kamu perhati apa-apa yang bersangkutan dengan dia, dengan ilmu ini. Seperti diketahui kan, manakah pertalian kerabat yang zawil arham. Kenal je dulu, siapa zawil arham. Zawil arham ni ada hubungan keluarga, tapi tak boleh makan pusaka. Dan manakah, tapi dia ada cara zawil arham ni, dia ada cara halus lah sikit. Kalau ikut, tak ada waris, harta tu dapat kepada Baitul Mal dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau Baitul Mal itu porak peranda, tidak amanah, harta tu boleh dapat kepada zawil arham. Kalau porak peranda lah. Tapi kita porak peranda Baitul Mal, ada pengurusan kan. Boleh bagi kepada Baitul Mal je lah. Tak payah bagi kepada zawil arham. Dia macam sepupu belah ayah, belah mak, itu
Sepupu perempuan belah mak, sepupu lelaki belah mak, bukan ahli waris. Dia zawil arham. Sepupu lelaki belah ayah, ahli waris. Sepupu perempuan belah ayah, zawil arham. Ada hubungan, tapi bukan ahli waris. Dan manakah kerabat yang diberi pusaka? Tengok hal mana. Ataf pada manakah. Dan bagaimanakah waris yang terdinding? Cerita nanti. Dan bagaimanakah kaedah berbahagi pusaka? Seperti yang lagi akan datang bicara semuanya. Maka jika tiada diketahuikan yang tersebut, barangkali hampirlah jadi sia-sia bicaraan ilmu ini. Kalau tak ni, tak ada pergi ya. Cukup lah. Baca kotar. Tu biar tu. Saya balik Kuala Lumpur pun baca.